Satu yang menarik ni berkaitan dengan kanak-kanak juga, dan kita akan bersama dengan Nur Zahan sebenarnya akan berbincang langsung dari Universiti Kebangsaan Malaysia untuk perkhemahan cuti sekolah Permata Pintar Negara ini, memberikan kelompok kanak-kanak yang hebat-hebat ni, yang terpilih. Jadi sebelum kita bersama dengan Zahan, mari kita saksikan cerita tentang perkhemahan itu sendiri. Malaysia memerlukan lebih ramai pakar-pakar saintis, teknokrat, pemikir atau Nobel laureate di masa mendatang sebagai persediaan menghadapi cabaran yang tidak terfikir oleh masyarakat hari ini. Even though they're out of school and they're on holiday program, they have an opportunity to keep stretching their minds, keep growing, keep developing by taking part in this academically rigorous program. We try and make sure that the classes are creative. Lots of times they're classes that are not available to them in school. Very hands-on activities. The students are doing lots of things while they're learning sort of higher order thinking ideas. Setiap ruang yang ada di sini adalah khusus untuk pembelajaran, sama ada di dalam maupun di luar kelas. Lantaran itu, program pendidikan Permata Pintar diwujudkan sebagai satu-satunya pusat kecemerlangan yang bertanggungjawab menampasi potensi pelajar-pelajar pintar dan berbakat dari seluruh tanah air. Untuk kawasan Pusat Permata Pintar Negaranya sudah menampilkan university yang berada di Eropa dan Amerika sana. Modul pembelajaran yang diadaptasi dari Johns Hopkins University Center for Talented Youth ini turut memberi pengalaman baru buat Ernesto Espitia Castro dari Mexico. Jemputan pelajar dari luar negara juga dilihat mampu meningkatkan daya saing serta mengenali sosial dan budaya asing. Yeah, they are very friendly. I think I feel comfortable in that way because I don't feel alone. So I don't feel very far of my house. It's like it's been here. So I like. Antara program utama lain adalah pencarian dan pengurusan bakat, program pendidikan Permata Pintar dan program asasi pintar Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi buat anda semua penonton Malaysia hari ini, dan seperti diwawarkan oleh rakan setugas di studio tadi, saya berlintas langsung dari Pusat Permata Negara yang terletak di Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM Bangi, bersempena dengan program perkhemahan cuti sekolah yang telah pun bermula sejak seminggu yang lalu. Dan apa yang boleh anda saksikan di belakang saya ini, boleh katakan kira-kira 1,000 orang pelajar yang datang dari seluruh negeri di dalam Malaysia, tidak kira sama ada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, dan mereka ini cukup istimewa kerana mereka ini terdiri daripada pelajar pintar. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit fakta daripada 10 orang pelajar sebenarnya salah seorang mereka merupakan pelajar pintar, dan mereka ini merupakan antara golongan yang istimewa, mempunyai kelebihan berbanding dengan pelajar biasa. Dan mungkin saya boleh jemput tamu saya bagi membincangkan dengan lebih lanjut mengenai program perkhemahan cuti sekolah yang dianjurkan oleh Permata Pintar Negara. Saya perkenalkan tamu saya. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum, Zahan, terima kasih. Ini dia, saya perkenalkan Dr. Siti Fatimah Muhammad Yassin selaku Ketua Pencarian dan Pengurusan Bakat Pusat Permata Pintar Negara. Okey, jadi doktor, kita teruslah kepada soalan kita. Okey, kita tengok tadi ramai sangat ni pelajar ni sejak awal pukul 7 pagi lagi dah berkumpul. Jadi mungkin kita terus ceritakan mengenai program perkhemahan ini dari segi kriteria dan juga pencarian pelajar ini. Bagaimanakah Pusat Permata Pintar menjalankan tugasnya mencari pelajar-pelajar ini? Terima kasih Tim 3 dan juga rakyat Malaysia yang menyokong pada program ini. Proses mengambil pelajar ini bermula dengan mereka perlu mengambil ujian UKM1 secara dalam talian, di mana mereka boleh membuat ujian ini bermula satu
Februari hingga 30 April setiap tahun. Ujian ini dilakukan di mana-mana lah, di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana-mana pusat internet. Seterusnya pelajar ni akan kami pilih untuk saringan kedua, iaitu ujian UKM 2, di mana ujian ni kami adakan di pusat-pusat ujian yang mana diadakan secara terkawal, di mana kami ada pemantau-pemantau UKM. Kita ada pengawas ujian, kita ada pemantau juga dari Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pegawai-pegawai pejabat pelajaran daerah. Seterusnya pelajar ini kami pilih ke program ini berdasarkan kita tengok umur dia. Kalau umur 9 tahun kita akan kira lah, maka dia mengikut skor kelayakan 9 tahun. 9 tahun ni selalunya kita pilih mengikut skor peringkat umurnya 11 tahun, skor mental dia 11 tahun. Kalau pelajar umur 15 tahun kita minimum 17 tahun skor mentalnya. Jadi di situlah yang kami buat saringan, ya. Jadi doktor boleh ceritakan tak dari segi konsep pendidikan yang diajar di sini sepanjang 3 minggu ya perkemahan. Mungkin sebab dimaklumkan bahawa pendidikan ni berasas kepada advance. Apa agaknya yang dimaksudkan dengan advance of education ni? Yang dimaksudkan dengan advance tu sebenarnya bila kita pilih pelajar ni mempunyai kebolehan kognitif yang tinggi. Seperti saya kata tadi, kita pilih ujian menggunakan ujian UKM 1 di UKM 2 ni adalah ujian IQ yang menekan kepada cognitive ability ataupun secara naturalnya. Jadi pelajar ni kita dapati sepanjang 4 tahun kami menjalankan program ni, alhamdulillah kami berasa bangga lah sebab proses yang kami membuat pemilihan itu menghasilkan pelajar-pelajar yang datang ke sini ni memang mereka boleh melakukan belajar secara bersungguh-sungguh dalam kelas, di mana instruktor dan teaching assistant ataupun pembantu pengajar mereka mencabar pemikiran pelajar ni terhadap sesuatu kandungan pelajaran. Jadi doktor, apabila kita katakan pelajar pintar ini, mereka ini merupakan antara aset utama kepada negara ya, tidak kira dalam apa jua bidang dalam memajukan ekonomi, sosial dan politik mungkin ya. Mungkin agaknya doktor boleh ceritakan sedikit mengenai keistimewaan mereka ini, sebab setiap satu daripada mereka ini mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Sebab antara program-program yang diadakan bersempena dengan perkhemahan cuti sekolah ni banyak ya doktor ya, ada melibatkan ada tu sains penerbangan, ada robotik. Jadi bagaimana? Sebenarnya kami memberi pendedahan kepada pelajar ni pelbagai mata pelajaran yang tidak ada di sekolah. Sebagai contohnya, pelajar berusia 10 tahun mereka belajar penaklukan mantik. Dan penaklukan mantik ni memang silibusnya agak tinggi. Alhamdulillah pelajar ni boleh mengikuti kursus ini. Begitu juga kita ada kursus-kursus dari Johns Hopkins University sendiri seperti bioteknologi, fast-paced biology, kriptologi, crystal and polymer. Selain pada kursus-kursus yang UKM sendiri sediakan seperti green technology, multimedia kreatif, fizik lanjutan dan sebagainya. Jadi kami nampak ya, pelajar ni kami beri pendedahan. Jadi kami harap selepas mereka ni tamat kursus ini, sebab di perkhemahan cuti sekolah ni kami memang melatih mereka tahap pemikiran aras tinggi, iaitu mereka boleh ada kebolehan untuk menganalisis, menilai dan mensintesis. Jadi itulah kami harap selepas mereka mengikuti program-program yang di Permata Pintar ini, mereka akan terbuka minda dan mereka boleh meneroka ilmu-ilmu seterusnya. Dan seterusnya kami harap sebagai aset negara, mereka ini adalah pemikir-pemikir negara pada masa depan. Jadi doktor, itu kita doktor bincangkan ataupun jelaskan mengenai program yang diadakan bersempena dengan program cuti sekolah ini. Jadi saya nak tanya pula kepada ini dia, saya silakan Encik Kumar Resen, anak lelaki Moniadi selaku Dekan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar mengenai aktiviti para pelajar. Tadi pagi awal-awal tadi Encik Kumar pukul 7 pagi mereka dah beratur. Mungkin boleh ceritakan sedikit selepas ni ke manakah arah mereka?
Okey, kami di Pusat Permata Pintar Negara ni, kami sedang melakukan satu proses mendisiplinkan pelajar. Walaupun pelajar ni dia pintar, tetapi dari segi disiplin dia, tingkah lakunya masih lagi di tahap yang kurang sempurna. Jadi kami nak seimbangkan mengikut Falsafah Pendidikan Negara, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. So jadi di sini kita mengumpul dia sejak awal 5 pagi dia kena bangun. Tidak, kita ada zero di different, dan maksudnya pelajar non-Muslim pun kena bangun 5 pagi dan pelajar yang Islam pun kena bangun 5 pagi. Jadi kita bagi sama rata kepada semua pelajar. Jadi tidak ada satu perkara yang mengatakan bagi kaum Muslim dia kena bangun awal, yang non-Muslim tak perlu bangun awal. Dia ada solat moral untuk non-Muslim, yang Muslim ada tazkirah dan sembahyang subuhnya. Jadi kita nak melatih dia supaya menepati masa. Jadi di perimpunan pukul 7 dia mesti kena ada, dan dalam pukul 8, 10 dia mesti masuk kelas. Itu yang kita cuba terapkan nilai-nilai murni lah bagi pelajar-pelajar di sini lah. Jadi saya kira selain daripada harus menunjukkan kreativiti dan juga inovasi, setiap daripada pelajar pintar ini harus mempunyai disiplin yang tinggi ya. Yes. Sebab kita di sini, sebab pelajar ni pintar dari segi IQ-nya sahaja. Dari segi tingkah lakunya dia masih di tahap yang kurang. Jadi kita di sini membentuk dia. Kita membentuk macam mana bersikap sopan dengan orang lain, macam mana berketerampilan berkomunikasi dengan antara satu sama lain, macam mana nak berkelakuan yang baik. Jadi di sini kita melakukan acara-acara seperti debat. Kita melatih pelajar di sini bercakap di khalayak umum, macam mana cara nak bercakap dan sebagainya, supaya men-shapekan diorang ni satu insan yang sempurna lah, seimbang dari segi IQ dan juga dari segi emosi, sosial dan Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada Kumar Resen, anak lelaki muda ini selaku Dekan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar, dan juga tadi doktor dah ke sana, Dr. Siti Fatimah Muhammad Yasir selaku Ketua Pencarian dan Pengurusan Bakat Pusat Permata Pintar Negara. Jadi terus setia bersama dengan saya. Sekali lagi nanti saya akan berlintas langsung sekali lagi dari Pusat Permata Negara untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi antara aktiviti-aktiviti pelajar pintar ini. Kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Wow.